السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita sekali lagi bersama-sama pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan daripada Risalah I'tiqad Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, karangan Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari rahimahullah. Dan malam ni insya-Allah kita akan masuk pada bahagian terakhir untuk risalah ini, iaitu muka surat 130 di bawah tajuk Abyatun Lisy-Syafi'i radhiyallahu anhu fi madhil hadits wa ahlihi. Beberapa rangkap syair Imam Asy-Syafi'i memuji hadis dan ahli hadis. Bab ni ialah bab yang terakhir, dan lepas pada tu kita akan habislah bacaan kita terhadap Risalah I'tiqad Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala karya Al-Hakkari ni. Dan bab yang terakhir ni ialah ada hubung kait yang rapat dengan bab sebelum ni, iaitu babu fi madhihi al-hadith wa ahlahu, pujian Imam Asy-Syafi'i terhadap hadis dan ahli hadis. Dan insya-Allah saya jangkakan dalam 2 kuliah ataupun 1 kuliah saja lagi kita akan selesaikan yang ni, termasuklah kesimpulan, dan kita akan tamatkan kitab ni. Saya pun tak ingat dah kita bermula pada berapa hari bulan pun tak pastilah kitab ni. Mungkin dekat hampir setahun juga kita punya pembacaan terhadap kitab ni. Okay. Dan insya-Allah kita akan masuk kepada risalah yang baru. Risalah yang baru ialah namanya Al-Fiqhul Akbar, karangan Al-Imam Abi Hanifah. Saya ada bawa satu contoh. Yang ni lagi nipis berbanding yang kita baca. Okay. Yang kita baca ni ialah Risalah I'tiqad Imam Asy-Syafi'i berkaitan akidah oleh Imam Syafi'i lah. Maknanya inilah kata apa, himpunan apa kata-kata Imam Syafi'i berkaitan dengan isu akidah. Bermula daripada bab iman, Quran, ahli kalam, sampailah kepada beberapa isu lah. Okay. Yang telah dinukilkan daripada Imam Hakkari. Dan kalau kita tengok, ianya banyak diambil daripada murid Imam Syafi'i 2 orang, iaitu yang pertama Imam Al-Muzani yang paling rapat dengan Imam Syafi'i, dan yang kedua ialah Rabi' bin Sulaiman. Kalau kita perasanlah, kita duk baca dalam riwayat ni, yang paling banyaknya ialah daripada 2 orang tu. Cuma 2 bab terakhir yang kita baca ni, iaitu bab pujian Imam Syafi'i terhadap hadis dan ahli hadis, dan juga bab bait-bait syair pujian Imam Asy-Syafi'i terhadap hadis dan ahli hadis ni, dia banyak ambil daripada riwayat murid Imam Syafi'i yang terkenal juga, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, dan 2 orang anak Imam Ahmad, iaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan Salih bin Ahmad bin Hanbal. Okay. Jadi itu secara umum. Nanti kita akan buat kesimpulan, satu kuliah nanti kita akan buat kesimpulan khusus daripada apa yang dah kita baca ni, hampir 150 muka surat lebih. Okay. Lepas pada tu kita akan berpindah ke risalah ini. Yang ni
Dia tak ada dua bahasa, yang ni memang terjemahan ke dalam bahasa Melayu direct. Okey. Fiqhul Akbar, yang ni ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dia wafat tahun 150, tahun yang sama kelahiran Imam Syafi'i yang kita baca ni. Okey. Dan riwayat dalam fiqh akbar ni dia tak ramai, sebab dia hanya diriwayatkan oleh seorang, iaitu anak kepada Imam Abu Hanifah yang bernama Hamad bin Abi Hanifah. Okey. Dan insya-Allah saya duk tengok pengedar-pengedar yang ada buku ni lah. Saya ada jumpa satu pengedar tu, dia ada di Perak, dia kata dia ada banyak stok untuk buku ni, dan buku ni lagi murah daripada buku yang kita baca ni. Yang ni 30 lebih dulu, tapi ada orang infak banyak sehingga harga dia turun jadi 20. Maknanya ada orang infak separuh. Yang ni RM16 saja. Yang ni lagi murah lah. Okay. Cuma nanti kita akan tengok balik lah macam mana. Cuma saya bagi tahu awal dulu ni, just nak beritahu ialah ini ialah risalah Imam Abu Hanifah berkenaan dengan akidah juga. Okay. Jadi insya-Allah kita punya kuliah ni kita akan cover semua 4 mazhab berkenaan akidah. Okay. Selesai yang ni, insya-Allah kita akan cari risalah akidah untuk Imam Malik dan juga risalah akidah untuk Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita lengkap baca tentang akidah keempat-empat imam ini. Keempat-empat imam. Itu saya punya hasrat lah. Okay. Dan kita akan tengok keempat-empat imam itu mempunyai kebersamaan yang jelas dalam membincangkan isu akidah. Isu fiqh kita tak bincang lah sebab dia panjang dan besar. Sebab setiap 4 orang ni, dia orang ada kitab yang tersendiri, dan dia orang ada qaul yang banyak, dan dia orang ada perubahan-perubahan fatwa yang dia orang keluarkan. Cuma dalam bab akidah dia sama, dan memang kuliah saya di sini pun ialah fokus kepada akidah pun. Okay. Jadi kita akan tengok dalam risalah akan datang, fiqh akbar ni pun tak tebal sangat, dalam 117 muka surat, dan dia hanya terjemahan dalam satu bahasa saja, dan ianya lebih mudah lah diterjemahkan oleh satu orang, iaitu Maulana Muhammad Hanif bin Awang Yahya, satu orang daripada Kelantan. Dan terjemahan ni pun terjemahan yang baru lagi. Terjemahan yang pertama ialah pada tahun Februari 2021. Masih lagi barulah, baru setahun. Hampir setahun. Okay. Jadi insya-Allah bulan Februari ataupun akhir Januari kita akan pindah kepada yang ni. Okay. Itu makluman awal. Okay. Seterusnya kita masuk kepada perbahasan kita pada malam ni, iaitu abyatun lisyafi'i radhiyallahu anhu fi madhil hadith wa ahlihi. Okay. Jadi kita tengok muka surat 130 dan juga muka surat 131. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, anshadani Muhammad ibn Abdullah al-Faqih al-Baghdadi, qala anshadani al-Qadi Abu Tayyib al-Tabari, qala anshadani ba'duhum lisyafi'i, kullu al-ulumi siwa al-Qur'ani mashghalatun illa al-haditha illa wa illa al-fiqha fi ad-din, al-ilmu ma kana fihi haddathana wa ma siwa dhaka wiswasu syayatini. Okay. Terjemahan dia muka surat 130. Al-Hakkari berkata, Muhammad bin Abdullah al-Faqih al-Baghdadi telah berdeklamasi kepadaku. Ansyadani ini maksudnya dia baca bait-bait syair ini dengan alunan bunyi dia. Maknanya dia ada rentak dan irama dia dalam penyampaian syair. Dan memang kita tahu Imam Asy-Syafi'i ini dengan bab syair sangat-sangat dia terkehadapan berbanding 3 orang lagi imam dalam imam-imam muktabar dalam fiqh ni lah. Antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, yang ada himpunan syair yang banyak ialah Imam Asy-Syafi'i. Sehingga dia ada satu kitab nama dia Diwan Asy-Syafi'i. Sebab apa? Sebab dia memang keturunan Arab 100%. Tak bercampur dengan mana-mana bangsa. Dan dia itu susu galuh daripada Quraisy Bani Hashim, iaitu Imam Asy-Syafi'i ataupun Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beza dengan Imam Abu Hanifah yang kita akan baca nanti, yang ni orang Parsi, yang ni bukan orang Arab lah, dia ada keturunan Parsi yang ni. Imam Malik datang daripada kabilah di Yaman, Himyar, dan Imam Ahmad bin Hanbal dia Arab juga, tapi dia ada campuran sikit-sikit lah. Cuma yang betul-betul Arab betul ialah Imam Asy-Syafi'i. Jadi kebiasaan orang Arab ni memang dia suka dengan syair. Syair dalam
Masyarakat Arab tak sama dengan syair dalam masyarakat Melayu kita. Syair masyarakat Melayu kita ni dia lebih mendayu-dayu dah. Syair dalam masyarakat Arab ni dia melihat kepada bait syair itu. Kalau bait syair itu menceritakan tentang kelakian, kenegaraan, patriotik, dia akan nampak lebih tegas. Kalau syair itu berkaitan dengan ilmu, macam yang nak kita bahas pada malam ni, ia pun bersifat tegas. Dia tidak bersifat mendayu-dayu. Tapi kalau ada unsur romantism dalam syair itu, maka dia mungkin ada sikit unsur mendayu, tapi dia taklah mendayu macam syair yang dan terdapat dalam masyarakat Melayu kita ni lah. Okay. Jadi kata Al-Hakari, ansyadani itu maksudnya dia telah nasyidkan kepada aku, ataupun dia telah deklamasikan kepada aku. Okay. Kemudian beliau berkata, Al-Qadhi Abu Tayyib At-Tabari telah mendeklamasikan kepada aku. Beliau berkata, ada seseorang telah mendeklamasi kepadaku syair Asy-Syafi'i. Okay, dalam matan tu dia kata, qala ansyadani ba'duhum, telah mendeklamasikan syair ini satu orang, yang mana diambil daripada Imam Syafi'i. Satu orang tu tak dikenali. Satu orang yang tak dikenali. Abu Tayyib At-Tabari dia kata ada satu orang. Kalau kita tengok dalam nota kaki 59, dia ada cerita tentang riwayat-riwayat lain yang juga bawa syair-syair ni. Antara dia sebut situ ialah diriwayatkan oleh Tajuddin As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah dengan sanadnya juga sampai kepada Al-Hakari. Imam Tajuddin As-Subki ni dia tulis kitab nama dia Tabaqat Syafi'i, himpunan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, termasuklah Imam Syafi'i. Turut disebut oleh Ibnu Katsir dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah. Bait-bait ini disandarkan kepada salah seorang ulama negeri Sas. Ini di kawasan Aljazair, Algeria hari ini. Sebagaimana yang tertera dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis oleh Khatib Al-Baghdadi, dan diriwayatkan melalui beliau oleh Al-Qadhi Iyad dalam Al-Imla. Qadhi Iyad ni dia ujung dah sikit, dan kitab Al-Burhan oleh Ibnu Qudamah. Okay, jadi ini ialah sanad-sanad lain yang cerita nasyid ni, ataupun bukan nasyid lah, syair ni diambil di mana. Okey. Sekarang kita nak tengok dia punya maksud bait-bait syair itu. Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fid dini. Semua ilmu selain Al-Quran adalah ilmu yang menyibukkan, kecuali ilmu hadis dan ilmu fiqh. Ini kata-kata Imam Syafi'i, bait-bait syair Imam Syafi'i. Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun. Semua ilmu selain pada Quran itu hanya benda yang menyibukkan kamu. Maknanya bukan benda yang diutamakan, diprioritikan. Illal haditha, kecuali ilmu hadis, wa illal fiqha fid din, dan juga ilmu fiqh dalam agama. Okey. Fiqh dalam agama sini kita jangan faham fiqh ibadat, fiqh muamalat, fiqh munakahat. Fiqh ini maksudnya ialah al-fahmud daqiq fi kullil asya', memahami sesuatu dengan jelas dalam semua urusan. Termasuk dalam fiqh juga ialah akidah. Sebab tu kitab yang akan kita baca ni oleh Imam Abu Hanifah yang akan datang ni, nama dia Fiqhul Akbar. Kefahaman yang utama, iaitu berkaitan dengan akidah. Okay. Kita tengok dalam syarah. Dalam syarah dia kata, wa hadhihi al-abyatu 'anil Imam Asy-Syafi'i fiha. Ini ialah bait-bait daripada Imam Syafi'i. Ta'zimun lil Qur'ani wal hadis. Satu penghormatan terhadap Quran dan ilmu hadis. Wa annahu yanbaghi lil insani an ya'khudha bil Qur'ani wal hadis. Dan sepatutnya, seharusnya bagi seseorang tu mengambil ilmu yang datang pada Quran dan hadis dulu. Wa an yatrukal ulumul ukhra allati tuzahimuha, dan meninggalkan ilmu-ilmu lain yang akan menyibukkan dia. Okey. Kemudian kita tengok al-ilmu ma kana fihi haddatsana wa ma siwa dzaka wiswasus syayatini. Yang namanya ilmu itu adalah yang ada padanya perkataan haddatsana. Dalam kurungan dia buat situ, fulan telah memberitahu kami. Manakala selain daripada itu hanyalah sekadar bisikan syaitan. Okey. Sini dia nak sebut tentang syaraf ilmu hadis, kemuliaan ilmu hadis. Sebab apa mulia ilmu hadis? Sebab cara ilmu hadis itu dijaga. Hadis itu ialah disandarkan kepada kata-kata Nabi. Bila mana kita sebut hadis, maksudnya ialah
Setiap benda yang disandarkan kepada Nabi daripada perbuatan dia, perkataan dia, persetujuan dia, sifat tubuh badan dia, sifat kejadian dia, semua sekali yang berkait dengan Nabi, itu kita sebut sebagai hadis dan juga disebut dengan nama sunnah. Sebab apa ilmu ini besar? Sebab ilmu ini telah disusun dengan adanya disiplin haddatsana. Haddatsana ni kalau orang belajar hadis dia panggil siyagh at-tahammul ataupun sirah at-tahammul. Cara nak ambil satu pernyataan tu betul ataupun tidak, kena ada kalimah haddatsana. Haddatsana ni maksudnya telah memberitahu oleh dia kepada kami. Ini cara terima ilmu. Sebab tu kalau kita tengok dua perkataan, bila mana dia diletakkan dalam sanad hadis, perkataan ini menunjukkan sanad itu kuat. Pertama haddatsana, yang kedua ialah sami'na ataupun sami'tu. Aku dengar dengan telinga aku sendiri. Dan dia ada cabang-cabang dia lah. Dia ada amba'ana, akhbarana lepas pada tu. Cuma haddatsana ni yang paling kuat dengan sami'tu. Sebab dia duduk face to face, dia dengan tok guru dia dua orang saja. Kalau akhbarana dan amba'ana ni, dia boleh jadi majlis pembacaan hadis yang besar. Satu orang guru hadis duduk dan anak murid dia ramai, maka anak murid dia nak bawa cerita yang diambil pada guru, dia kena guna perkataan akhbarana, telah mengkhabarkan pada kami, ataupun amba'ana, telah menceritakan pada kami. Tapi haddatsana ianya satu lafaz yang eksklusif, nak menunjukkan bahawasanya aku ambil ini dengan teliti dan betul-betul. Inilah ilmu yang ada pada zaman dulu yang telah dicipta oleh para ulama silam. Dia bukanlah nak kata cipta tu lepas Nabi wafat baru cipta. Zaman Nabi hidup pun keprihatinan para sahabat terhadap penerimaan hadis ni dah ada. Cuma bila mana datang kurun yang ke-200 Hijrah ni, iaitu kurun Imam Syafi'i hidup ni, ilmu ini menjadi makin ketat. Sebab pada waktu tu serangan daripada dalaman untuk menghancurkan asas agama, terutamanya hadis, sangat kuat. Sampailah kepada zaman kita sekarang ni. Sebab tu kita akan tengok golongan-golongan musuh Islam yang berwajah baru, liberalism ke, feminism ke, ism yang baru ni. Sebab zaman dulu dia panggil Mu'tazilah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah ni, macam-macam lah nama dia orang. Yang zaman moden ni tahun 2000 ataupun orang kata apa, abad 20 dan ke atas ni, dia akan guna istilah lain. Kebiasaannya dia akan memberikan rasa sangsi pada ilmu hadis. Sebab dia orang akan datangkan kita rasa syak terhadap ilmu hadis. Sebab tu kita akan tengok adanya gerakan anti hadis. Di negara Arab dia panggil gerakan ini Quraniyun. Nama tu macam sedap. Quraniyun, golongan Quran. Di Malaysia dia panggil anti hadis. Bukan di Malaysia lah, di negara-negara yang bukan Arab dipanggil anti hadis. Dan di Malaysia pun adalah gerakan ini. Dia syakkan kita pada hadis, sedangkan dia tak tahu disiplin ilmu hadis. Haddatsana itu ialah disiplin yang sangat detail. Sebab tu kalau orang yang belajar hadis, dia akan tengok kemahiran ulama rijal dalam mengenal pasti satu-satu hadis itu ialah satu ilmu dan mauhibah yang sangat besar dalam agama Islam ini. Dan satu benda yang dibanggakan oleh orang Islam, adanya disiplin ilmu ini. Sebab tu di Perlis ni, bila mana kita nak buat ujian, guru-guru yang mengajar di masjid ni, saya pun terlibat, saya pun kena exam juga sekali. Antara soalan yang ada untuk kenal pasti pengetahuan satu orang ustaz yang akan berceramah ni, bezakan antara ilmu takhrij dengan ilmu rijal. Soalan tu ada. Maknanya nak tunjuk kepada kita bahawasanya benda tu penting bagi seorang yang belajar agama. Dia kena tahu penilaian, penerimaan ilmu hadis. Dan semua riwayat-riwayat yang disebutkan riwayat yang disandarkan kepada Nabi perlu ada keprihatinan seperti ini. Sebab tu Imam Syafi'i kata, al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana. Ilmu itu ialah apa yang ada padanya perkataan haddatsana. Kalau dia hanya sebut an ba'du ataupun an ba'duhum, daripada sekian, tak kuat. Sebab tu kalau kita belajar ilmu hadis, an sekian-sekian, dia ada perkataan an. Hadis tu dikenali sebagai hadis mu'an'an ataupun hadis an'anah, yang termasuk dalam kategori hadis dhaif.
Sebab cara dia terima hadis tu tak kuat. Kalau dia berjaya bawa lafaz haddathana ataupun sami'tu ataupun akhbarana ataupun amba'ana setelah melalui proses penelitian oleh para ulama, maka ilmu itu ataupun perkataan itu akan dinilai sebagai hadis Nabi. Itu detail dan telitinya. Sebab tu orang yang belajar kitab-kitab hadis, orang yang belajar dalam bidang hadis, dia akan tengok kitab ilmu rijal ni banyak. Dan kita pun macam impresif tengok kesungguhan para ulama hadis. Dan kita tahu para ulama hadis ni bukan hanya kalangan lelaki, perempuan pun ada. Guru Imam Bukhari pun ada daripada kalangan perempuan. Kita boleh tengok data-data perawi yang bawa hadis Nabi ni diingati, dihafal oleh mereka. Dan mereka punya data tu kadang-kadang lebih komplit berbanding sistem komputer zaman kita ni. Kita tengok di immigration. Immigration dia ada sistem, orang ni masuk keluar negara mana. Benda tu dah ada dalam kepala ahli hadis dulu. Sebab tu satu orang perawi ni, dia umur ni dia duduk negara mana, dia boleh trace. Walaupun zaman tu tak ada komputer lagi, boleh tahu satu orang ni pernah lalu dah kawasan ni, pernah jumpa dah orang ni. Ini ilmu yang ada. Itu kekuatan minda manusia. Maknanya manusia boleh pergi ke tahap itu. Walaupun dari segi fasiliti tidaklah semoden zaman sekarang dengan adanya bermacam-macam gadget yang boleh membantu. Cuma nak katanya ialah itu siyanatul ilm, penjagaan ilmu, pemeliharaan ilmu yang sangat luar biasa oleh para ulama. Sebab ianya berkait dengan dosa besar. Sebab nak sandar satu benda ni pada Nabi, kalau tak kena gaya, orang tu siap tempat dalam neraka. Nabi dah ancam benda tu. Sebab tu para ulama dia berhati-hati. Wa ma siwa dzaka waswasus syayatini, dan apa yang selain daripadanya itu ialah bisikan syaitan. Maknanya ilmu-ilmu lain yang selain daripada Quran, selain daripada hadis, yang tidak didatangkan dengan riwayat yang betul, maka itu boleh jadi waswas syaitan. Sebab tu kita akan tengok ancaman kepada Quran pun ada. Ada golongan yang mendakwa Quran ni ada batinnya, bukan zahirnya sahaja, yang dikenali dengan nama batiniyah. Dan ianya ialah satu kumpulan yang masih wujud sampai ke sekarang. Sampailah hari ini di Malaysia kita ni pun masih lagi ramai seperti itu kumpulan ini. Okay. Jadi itu benda kita boleh tengok. Bait Imam Syafi'i dia highlightkan pada kita, dua bait syair ini highlightkan pada kita ilmu yang penting. Kemudian matan seterusnya, wa ansyadani Sa'id bin Muhammad al-Idrisi bi Saida. Qala ansyadani Abu Abdullah Muhammad ibn al-Husain Sibawayhi al-Asbahani bi San'a. Qala ansyadana Abu Abdullah al-Faqih al-Maraghi lisy-Syafi'i rahimahullah. Muka surat 133. Idza ra'aita shabab al-hayy qad nasha'u la yanquluna qilal al-hibri wal waraqa wala turahum ladal asyakhi fi hilaqin ya'una min salihil akhbari mattasaqa fada'humu anka wa'lam annahum hamajun qad abdalu bi'uluwil himmati al-humuqa. Okay, kita tengok terjemahan dia. Al-Hakari berkata Al-Hakari berkata, muka surat 130, Sa'id bin Muhammad al-Idrisi telah berdeklamasi kepadaku di Saida. Saida tu nama tempat di kawasan Iraq juga. Okay. Beliau berkata Abu Abdullah Muhammad bin Al-Husain Sibawayh Al-Asfahani. Ini gelaran kepada Abu Abdullah Muhammad bin Al-Husain. Digelar sebagai Sibawayh Asfahan. Asfahan ni di mana? Di Iran. Di Iran lagi lah, dengan nama Isfahan, masih lagi dengan nama yang lama. Telah berdeklamasi kepadaku di San'a. San'a ni di Yaman, ibu negara Yaman hari ni. Beliau berkata Abu Abdullah Al-Faqih Al-Maraghi telah berdeklamasi kepada kami syair Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau. Muka surat 132. Idza ra'aita asy-syabab al-hayy qad nasha'u la yanquluna qilal al-hibri wal waraqa. Apabila engkau melihat para pemuda di kawasan kerijiranan telah membesar tanpa mengendong bekas-bekas dakwat dan kertas, wala tarahum ladal asyaqi fi hilaqin ya'una min salihil akhbari mattasaqa,
engkau juga tidak mendapati mereka duduk bersama para guru di dalam bulatan, iaitu dalam majlis ilmu, untuk memperoleh ilmu daripada wahyu yang sahih. Fada'hum anka wa'lam annahum hamajun qad abdalu bi'uluwil himmatil humuqa. Maka tinggalkanlah mereka dan ketahuilah bahawa mereka orang-orang yang bodoh yang telah menggantikan ketinggian semangat juang dengan kedunguan. Ini kritik Imam Syafi'i kepada sikap sebahagian penuntut ilmu, terutamanya golongan muda lah, sebab dia sebut situ idza ra'aita syababa, apabila engkau melihat pemuda di kawasan kamu tak lagi membawa bekas dakwat dan kertas untuk masuk dalam majlis-majlis ilmu dan belajar ilmu. Dan ketahuilah, kata Imam Asy-Syafi'i, tinggalkanlah mereka, ketahuilah annahum hamajun. Itu perkataan yang agak ekstrim tu. Hamajun ni maksudnya kebodohan yang tinggi. Lepas pada tu dia sebut qad abdalu bi'uluwil himmatil humuqa, kerana mereka telah menukarkan sepatutnya mereka menuntut ilmu dengan humuqa. Humuqa tu dia terjemah sini kedunguan, tapi bahasa daerah kita yang lebih tepat untuk menterjemahkan al-humuqa ini ialah kebengongan sebenarnya. Dia lebih dahsyat lagi. Jadi Imam Syafi'i kata fada'hum, tinggalkan mereka, sebab ini ialah bangsa yang akan rosak pada 10-20 tahun akan datang. Jadi ini ialah pandangan Imam Syafi'i berkenaan dengan sifat orang belajar ilmu yang acuh tak acuh, tak peduli sangat, tak bersungguh sangat, maka ia akan merosakkan agama pada 10, 20, 30 tahun akan datang. Benda ni ialah keadaan yang kita sedang pergi ke arahnya sekarang ni. Saya beberapa minggu lepas ada duduk dengan satu orang pensyarah di universiti tempatan. Dia baru lepas mesyuarat dengan Kementerian Pengajian Tinggi untuk mendapatkan persijilan MQA, ISO apa untuk pusat pengajian dia lah. Pusat pengajian tu di Perlis juga. Okay. Dia kata ada satu kebimbangan daripada beberapa orang pensyarah lah terutamanya dengan budaya pengajian online ini, sebab dia tidak berjaya merasihkan, tu istilah orang belajar ilmu agama, tak berjaya memahirkan orang tu secara puas hati. Sebab dia belajar online. Tuan-tuan yang ada anak-anak belajar online, kita boleh tengok belajar online ni dia kurang kekuatan lah sikit berbanding belajar face to face. Okay. Dan sebahagian pensyarah ni mereka duduk di bidang-bidang yang crucial, bidang-bidang yang orang kata apa, bidang-bidang yang penting lah, terutamanya bidang perubatan dan juga bidang engineering dan banyak-banyak bidang. Okay. Bidang-bidang yang orang kata apa, yang ada keperluan besar untuk negara lah. Okay. Terutamanya bidang perubatan. Okay. Maknanya dengan cara dia orang belajar online itu, nanti dia orang akan grad, dia orang akan keluar lah habis belajar. Okay. Dan dia orang tidak melalui proses memastikan kemahiran tu betul-betul ada. Dia orang keluar, dia orang akan masuk ke lapangan kerja dia orang. Okay. Jadi dia orang akan duduk dalam situasi yang kurang bersedia, kurang cermat sikit, dan akhirnya akan berlaku kepincangan pada hasil kerja dia orang. Okay. Jadi dia ada rasa bimbang sikit lah. Maknanya 5 tahun, 10 tahun akan datang, doktor-doktor yang sedang belajar pada fasa COVID ni tak jadi doktor lagi. Nanti dia akan bedah orang 10 tahun akan datang. Tuan-tuan rasa yakin? Nanti yang belajar duk buat bangunan apa semua ni, nanti dia nak buat bangunan ni 10 tahun akan datang ni. Tuan-tuan yakin nak duduk dalam bangunan yang dibina oleh orang ini? Okey. Benda yang sama juga dibimbangi oleh bidang agama pun. Semua bidang hakikatnya macam itulah. Okey. Sebab belajar acuh tak acuh ni, dia akan menyebabkan jadi macam itulah. Dia jadi tak cermat. Belajar agama pun macam itulah. Okey. Dengan sebab online ni kita tak tahu, walaupun ada bermacam-macam application untuk jaga exam dia orang. Dia ada application exam apa semua ni supaya tak sempat dia orang nak meniru apa semua. Tapi akal yang belajar tu pun banyak jugalah, supaya dia boleh melakukan helah waktu dia exam tu. Okay. Cuma nak katanya dia akan nampak hasilnya pada 10-20 tahun akan datang. Tuan-tuan akan tengok waktu tu yang dah belajar pada fasa ini, dia bercakap macam mana dia bercakap, dia buat sesuatu macam mana.
Okey. Jadi benda ni, kita baca bait syair ini, Imam Syafi'i kata, kalau kamu tengok orang muda, tak ada di tangan dia bekas dakwat dan kertas. Di zaman itu, pada tahun 200 Hijrah, Imam Syafi'i kata, fada'hum anka. Tinggalkan mereka sebab dia orang memang akan merosakkan keadaan akan datang. Keadaan akan jadi kacau bilau akan datang. Saya bukan kata semua orang tak akan berguna nanti. Cuma nak katanya, orang yang belajar, dia kena sedar kepentingan untuk dia perlu kemaskan diri dia supaya dia jadi orang yang cermat. Ni bukan orang belajar agama saja. Semua bidang pun. Dia tidak jadikan alasan, aku belajar musim Covid, nasib lah. Kerja lepas pada ni jadi orang tak cermat. Itu bukan alasan untuk anda jadi orang tak cermat. Tapi kena fikir satu, kesedaran tu kena datang daripada awal. Sebab tu dalam Islam, dalam agama Islam ni, orang yang nak belajar agama, dia bercakap pada bab niat lagi. Kenapa kamu nak belajar agama? Dan dalam Islam ni dia ada ancaman orang belajar agama yang tak bertanggungjawab. Belajar agama buat penyelewengan dalam fakta-fakta agama, belajar agama tak cermat, cakap haru biru, ini semua tempat-tempat yang jahanam di akhirat nanti. Maknanya di situ Nabi memberi peringatan. Sebab tu Nabi sebut man ta'allamal ilma liujariya bihil ulama. Siapa-siapa yang belajar ilmu untuk tunjuk hebat di hadapan para ulama. Cerdik, maknanya orang yang macam ni lah orang yang cerdik. Dia belajar, exam dia tinggi, dia boleh membalas hujah-hujah para ulama. Kemudian yang kedua Nabi kata liumariya bihi sufaha, tunjuk pandai depan orang bodoh. Tunjuk pandai depan orang bodoh ni, budak tu tak semestinya cerdik. Dia kadang-kadang dia belajar, dia makbul pun. Makbul ni orang belajar agama lulus saja. Depan orang kampung dia boleh tunjuk hebat lah. Okay, tapi depan orang yang ada ilmu, dia tak berani kot. Okay. Nabi kata, siapa yang duk belajar dengan cara macam ni, liumariya bihil ulama, liumariya bihi sufha, liujariya bihil ulama, aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, ataupun dia nak suruh orang tengok dia tu ada nama, title sebagai seorang belajar dalam bidang agama, adkhalahu Allahu an-nar. Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar. Benda yang besar dan penting untuk direnungi dan dihayati oleh orang yang belajar agama. Dan orang yang belajar dalam semua bidang lah. Bidang-bidang yang memberi khidmat pada orang. Kalau satu orang doktor, dia belajar tak betul, kita akan nampak dia bedah orang nanti, ada benda tak kena pada orang yang sakit tu. Kalau orang yang belajar dalam bidang engineer ke kata apa, pembinaan apa-apa, dia buat bangunan nanti duk runtuh ke apa, itu tanggungjawab dia. Dia buat kereta apa semua, kereta jadi accident, kurang security, itu yang kita akan tengok hasilnya. Orang belajar agama ni, masalah dia hasil tak tengok di sini, tengok di akhirat. Sampai di sana baru tahu apa yang aku buat tu ialah benda haru biru rupanya. Ini benda yang perlu diberi perhatian. Jadi pujian Imam Syafi'i, baik-baik syair Imam Syafi'i ni, ianya ialah satu nasihat yang besar. Sebab Imam Syafi'i cuba gunakan perkataan yang paling tepat untuk menggambarkan kepincangan pada sikap orang belajar ilmu. Okay. Kemudian akhbarana Syekh Abu Tahir Muhammad bin Nasr bin Ahmad al-Musili al-ma'ruf bi Ibn al-Gharabili. Qala akhbarana Abu al-Hasan Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Hammad. Qala akhbarana qala anba'ana Abu Bakr Muhammad bin al-Husain al-Ajurri. Qala anba'ana Abu Sa'id al-Hasan bin Ali al-Jassas. Qala anba'ana Ar-Rabi' bin Sulaiman. Qala qala Asy-Syafi'i, muka surat 135, wa laisa fi sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam illa ittiba'uha bi fardillahi ta'ala. Okey. Kita tengok terjemahan dia muka surat 132. Al-Hakkari berkata, Al-Syekh Abu Tahir Muhammad bin Nasir bin Ahmad Al-Mausili. Mausili ni satu tempat di Iraq hari ini, nama dia Mosul, yang terkenal dengan gelaran Ibnu Al-Gharabili, telah mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata, Abul Hasan Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Hammad telah memberitahu kami. Beliau berkata Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri telah memberitahu kami. Beliau berkata Abu Sa'id Al-Hasan bin Ali Al-Jassas telah memberitahu kami. Beliau berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman, ini murid Imam Syafi'i yang banyak kali kita lalu nama dia, telah memberitahu kami. Beliau berkata Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, muka surat 134 dan juga 35,
walaysa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ittiba'uha bi fardillah ta'ala. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya perlu diikuti sahaja sebagaimana yang difardukan oleh Allah Taala. Okay, ini yang diriwayatkan oleh Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah, dan ini ialah kata-kata yang dia tak bersifat syair yang ni. Dia lebih bersifat kepada pernyataan umum saja. Dalam syarah dia sebut sini, yakni yajibu 'alal insani itba'is sunnah. Wajib ke atas semua orang itu mengikuti sunnah. Walaysa lahu an yatrukaha, dan tidak sepatutnya untuk meninggalkannya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang daripada rasul itu kamu ambil, kamu pegang, apa yang dilarang itu maka kamu tinggalkan. Wa hadzal amru lil wujub fal wajibu 'alal insani an ya'khudha bin nususi wa an yatruka ma siwaha. Dan arahan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7 ini ialah arahan yang bersifat wajib. Wajib ke atas seorang itu mengambil seperti mana yang terdapat dalam nas dan meninggalkan apa saja yang tiada dalam nas. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Nur ayat yang ke-63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Jaga-jaga sesiapa yang berselisih daripada arahan yang diperintahkan, mereka akan ditimpa fitnah ataupun disambar dengan azab yang pedih. Ini ada dalam surah Nur, ancaman bagi orang yang menyelisihi arahan yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Secara umumnya kita boleh tengok pada pernyataan yang kali ini daripada Ar-Rabi' bin Sulaiman ni, dia tidaklah syair, dia hanyalah satu pernyataan umum sahaja. Cuma nak tunjuk kepada kita bahawasanya ianya ialah satu benda yang penting dan menjadi asas kepada hampir semua bab yang kita bincang ni. Dalam kitab I'tiqad Imam Syafi'i oleh Al-Hakkari ni, cerita tentang ambilan-ambilan agama itu ialah daripada nas yang betul. Sebab itulah dalam agama ni kepentingan menjaga asalatuddin, kemuliaan, ketulinan agama tu, benda yang dititik beratkan oleh para ulama. Sebab tu di awal-awal perbincangan kita tadi, Imam Asy-Syafi'i, syair dia ialah al-ilmu ma kana fihi haddathana. Ilmu itu ialah apa saja yang ada haddathana padanya. Maksudnya ialah ilmu itu ialah qala Allah, qala Rasul, dan qala Allah, firman Allah dan sabda Rasul itu mestilah dibuktikan ianya betul firman Allah, ianya betul orang kata apa, sabda Rasul. Masalah sekarang ni, firman tu firman Allah, sabda tu sabda Rasul, tapi kehendak daripada firman itu, kehendak daripada Nabi itu adakah benar seperti mana yang disuruh dan dituntut? Sebab ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi yang dia suruh macam ni, dan ada orang dia faham secara literal. Sebab tu ilmu hadis dan juga ilmu ada dalam Quran, ayat Quran dan hadis Nabi ni, dia bukan hanya boleh diambil secara literal sahaja. Dia perlukan pekakah-pekakah lain yang ada pada diri satu orang Muslim ni untuk dia faham. Walaupun ilmu tu tak wajib untuk setiap Muslim, tapi bagi orang yang nak mendalami agama, dia kena tahu benda tu. Dan zaman kita ni berbeza dengan zaman para sahabat. Sebab zaman para sahabat fitnah, tafsiran-tafsiran baru, penyelewengan-penyelewengan tidak sehebat dengan zaman sekarang. Zaman sahabat ni penyelewengan terhadap ayat Quran tak banyak, penyelewengan terhadap hadis Nabi tak banyak. Zaman kita ni dia banyak. Sebab itulah saya tengok keperluan pada zaman kita ni ialah untuk menjelaskan kecelaruan lebih besar berbanding menjelaskan teori umum. Ilmu-ilmu asas yang dah ada pada orang awam perlu dijelaskan di mana kekeliruan dia, di mana yang samarnya, supaya orang akan nampak, okey, sini tempat dia. Cuma cabaran nak cerita benda ni pada akhir zaman, ianya satu benda yang berat. Sebab nak perbetul balik kebiasaan orang yang dah lama buat kepada benda yang tepat, ianya benda yang berat untuk dilakukan. Tempat ni lah, benda ni lah yang tak berani dilakukan oleh ramai orang. Nak cerita balik, sebenarnya yang duk buat ni salah sikit je, bukan salah banyak pun, tapi orang tak berani lah. Sebab tu penting satu ilmu itu dijaga ketulinan dia, dijaga ketulinan dia. Dan kalau tengok bila mana penyelewengan itu
diulang-ulang selalu, orang akan nampak benda tu normal, benda tu biasa. Sebab itulah tuan-tuan tengok 2-3 hari ni, orang yang pergi buat umrah pun tak berapa nak sihat sangat orang Malaysia kita ni. Tuan tengok 1-2 hari kemarin baru ada satu orang Malaysia kita pergi buat umrah, dia kata dia jumpa Nabi dalam Raudah. Lepas tu Nabi kata dia Ahlul Bait. Okey. Saya tak nak komen yang dia tu. Saya nak ambil perhatiannya pada perkataan dia bila dia kata dia tu tak reti cakap Arab, walaupun kita tahulah dia tu sakit, dia ada sakit mental macam-macam lah. Tapi dalam sakit mental dia pun dekat dengan 1000 orang tengok live dia. Itu baru yang sakit mental buat persembahan. Okey. Mana kita boleh tengok dahsyat jugalah dia punya performance dia tu. Okey. Dia sebut, dia kata dia duduk dalam Raudah, tiba-tiba dia tengok satu orang. Ingat ke jaga, rupa-rupanya Nabi. Dia sangka benda orang itu ialah Nabi. Okey. Tak apalah. Kita boleh lagi nak berlapang dada dalam bab ni. Maknanya orang kata apa, jumpa Nabi ni masih lagi boleh lah. Tapi yaqazah tu ada bab perbincangan khusus lah. Okey. Dia kata Nabi kata dekat dia, kamu Ahlul Bait. Dalam bahasa Arab lah. Cuma sebab dia tu Melayu, Nabi tu macam cuba nak fahamkan dia bahawasanya dia tu Ahlul Bait. Jadi dia duduk fikir, macam mana dia Ahlul Bait sedangkan dia ni Melayu. Okay. Lalu Nabi kata ni bukan hadis Nabi. Nabi kata pada dia yang duk sakit tu. Okay. Dia kata, Nabi kata, Assalamualaikum ya Ibrahim thalathah. Dia kata, salam sejahtera atas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu tiga apa dia? 3 orang isteri. Okay. Dia pun duk terfikir maklumat lama yang dia dah ada kot. 3 orang isteri Nabi Ibrahim ni iaitu Sarah, Hajar dan Qanturah. Okay. Daripada Sarah keluarnya Bani Israel. Daripada Hajar keluarnya Arab. Dan daripada Qanturah ni, yang ni lah yang jadi problem sebab tak jaga disiplin ilmu hadis dan ilmu riwayat ni. Daripada Qanturah ni ramai orang duk percaya sekarang ni. Daripada Qanturah ni keluarnya Asyawiyin, bangsa Asia. Termasuk Melayu dalam tu. Okay. Pertama saya nak beritahu, riwayat yang mengatakan Qanturah itu isteri Nabi Ibrahim, riwayat dia Israiliyat. Itu yang pertama. Buka dalam Bible memang ada yang dibaca dan dipegang oleh orang Kristian hari ni. Okay. Tapi kita pun tahu dalam disiplin mengambil riwayat Israiliyat ni ada berbagai pandangan. Israiliyat tu sama ada boleh diterima ataupun tak boleh diterima, ataupun perlu dibuat kajian pada narrator dia ataupun perawi dia. Okay. Kita buka dalam Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir, memang ada riwayat mengatakan isteri Nabi Ibrahim yang tidak masyhur namanya ialah Qanturah, ataupun dalam bahasa lain ialah Keturah, istilah dia. Okay. Tapi daripada Qanturah itu dia berpindah pergi ke timur, dan daripada perpindahan dia tu keluarnya bangsa Asia. Itu tidak ada dalam kitab-kitab tarikh yang awal dulu. Bukan kitab hadis, kitab sejarah yang awal pun tak ada sebut. Yang kata daripada Qanturah ni keluar Melayu baru 2-3 tahun ni baru duk keluar. Okay. Cuma saya kata antara sebab yang jadi masyhur pandangan yang tidak akademik ini kerana yang menyampaikan pandangan itu ialah satu orang yang memenuhi kuliah di masjid dan surau juga. Dan dia ada pengaruh. Jadi orang Melayu kita pun duk syok. Duk rasa kita keturunan Nabi. Yang pasti kita memang keturunan Nabi Adam. Maknanya keturunan Nabi jugalah. Okay. Tapi keturunan Nabi bukanlah satu penghalang untuk kamu tidak dikritik. Itu poin dia. Yang saya tengok ni, dia nak pergi nak suruh kata keturunan Nabi tu sebab nak suruh kata aku ni betul, jangan duk kata aku lebih-lebih lah. Dia nak pergi yang tu. Cuma dia tak berani kata aku ni betul, tak pernah salah. Dia nak kena ada satu benda yang akan angkat dia dulu, iaitu keturunan Nabi tu sendiri. Okay. Saya tak kata keturunan Nabi ni tak ada. Susu galur tu ada. Okay. Cuma menjual nama keturunan Nabi untuk tidak dikritik, itu ialah perangai yang dah ada pada dulu lagi. Terutamanya golongan-golongan yang ada kepentingan dan golongan-golongan yang ada gerakan untuk menyesatkan orang. Ini ialah satu benda yang akan selalu dilakukan di mana-mana tempat, di mana-mana zaman, di mana-mana bangsa pun. Dan akhirnya bila mana kita cek, tidak ada. Yang mana kita tahu di Malaysia kita ni, keturunan Nabi ni kebiasaannya dia ada nama Said di hadapan, Sayyid di hadapan. Okay. Cuma nak katanya dia yang sakit tu, yang duk buat umrah tu,
Dia kata Nabi kata dia Ahlul Bait sebab dia daripada Qanturah. Pertama dia kata Qanturah tu boleh jadi betul lah kata isteri Nabi Ibrahim. Tapi nak kata daripada Qanturah tu keluar Melayu, wallahu a'lam. Ianya belum lagi tepat. Okay, sebab saya tengok orang-orang yang berceramah yang kata daripada Qanturah ni keluar orang Melayu, dia nak pergi dekat mana? Dia nak pergi nak kata Melayu ni nanti akan jadi tentera Imam Mahdi waktu Imam Mahdi keluar. Dia nak pergi ke situ. Sedangkan dalam hadis Nabi kata yang akan jadi tentera Imam Mahdi ni, yang akan solid di belakang Imam Mahdi ni ialah daripada Bani Tamim. Sebab tu kumpulan-kumpulan sesat di Malaysia ni, mereka biasa akan declare dia orang Bani Tamim. Kebiasaannya akan pergi ke arah tu. Sedangkan yang betul-betul Bani Tamim hari ni hanya berada di negara-negara Arab Teluk sahaja. Itu benda yang kita nak tahu lah. Kita bila lalu azan tu, nanti kita sambung sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Okey, kita sambung sikit lagi. Dalam hadis Nabi sebut tentang tentera Imam Mahdi ni ialah daripada kalangan Bani Tamim yang akan bersama dengan Nabi. Dan Bani Tamim itu ialah satu kabilah yang ada di Arab, di negara Arab hari ini. Memang dia orang tu berasal daripada kawasan Hijaz. Maknanya sebelum ada negara-negara ni, Arab Saudi ke Qatar apa semua ni, dia orang berada di Hijaz. Hijaz ni merujuk pada Mekah, Madinah, kawasan tu lah. Okay. Dan hari ni bila mana berlakunya penubuhan negara-negara ni, border negara ni, okay, keturunan Bani Tamim yang menguasai negara Arab ialah keturunan Al-Amir Qatar hari ini. Pemerintah Qatar, negara Qatar yang kaya tu, yang tu memang Bani Tamim betul. Tapi dia orang tak pernah lah kata kita orang tak boleh kena kritik. Dia orang okey menerima kritikan, dan negara Qatar kita tahu ialah sebuah negara yang sangat menghormati para ulama.
Dan dari segi yang kata apa, kemerosotan sosial berbanding negara-negara teluk yang lain macam Arab Saudi dan juga UAE, dia lebih kurang sikit. Taklah kata totally bersih, tapi ada juga. Okey. Cuma nak katanya itulah keturunan Bani Tamim. Hammad tu dia punya apa nama ni, dia punya amir dia tak panggil Malik. Malik ni di Saudi dan lain-lain lah. Okey, dia istilah dia ialah Al-Amir. Syekh Hamad apa saya tak ingat nama dia. Itu memang truly keturunan Bani Tamim. Okay. Cuma yang kata kanturah apa-apa semua ni, dia nak pergi kepada tentera. Imam Mahdi tu lah keluar pada kanturah di Asia dan akhirnya nak pergi pada Melayu. Okay. Saya nak kata benda ni ialah satu bentuk projek untuk nak angkat satu bangsa. Dan kita tengok dalam sejarah, satu-satu bangsa tu dia naik kerana Islam, dia tak naik kerana bangsa tu sendiri. Tuan-tuan tengok bangsa Arab, dia mulia kerana Islam. Lepas dia terima Islam baru dia hebat. Melayu Melaka dulu pun, Sultanah Melayu Melaka hebat lepas dapat Islam baru dapat Islam baru hebat. Okay. Jadi kalau kita nak bawa atas nama bangsa, kita tak ke mana pun. Sebab bangsa itulah yang menyebabkan berlakunya perpecahan. Berpecahnya orang Arab dengan negara-negara ialah kerana semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ni tak bawa apa-apa keuntungan pun, keuntungan sementara sahaja. Okay. Tapi jenayah menyalahgunakan nas untuk pergi ke arah tu perlu ditentang dan diperjelaskan. Walau macam mana sekali pun. Kita akan mulia dengan takwa, bukan mulia dengan bangsa. Siapa-siapa yang bersama dengan ajaran yang betul, maka dia akan duduk di dalam rahmat Tuhan dan dia akan duduk di atas kebenaran. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Satu kuliah lagi insya-Allah kita akan selesaikan sambungan kita muka surat 135 dan kita akan tamatkanlah dengan kesimpulan sekali. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.